بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, sama ada nikmat zahir dan juga nikmat batin. Nikmat zahir, nikmat kesihatan kita, nikmat boleh makan dan sebagainya. Adapun nikmat batin itu adalah nikmat iman dan nikmat Islam, dan kebanyakannya kita terlepas pandang pada nikmat yang kedua ini. Dihormati, dikasihi tuan pengurusi masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat hari raya. Ada lagi sikit lagi. Sekiranya saya memohon menyusun 10 jari, sekiranya selama saya memberi kuliah dan berkuliah di sini ada terkasar bahasa tersilap budi bicara, saya mohon ampun dan maaf, dan tidak ada niat untuk nak menyinggung ataupun nak berkata, nak tunjuk tangan kepada siapa-siapa. Itu bukan niat, tetapi niat kita adalah untuk memberi ilmu, terutamanya kepada diri kita ataupun diri saya sendiri dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk mungkin kita cuti lama, agaknya dekat 2 bulan, mungkin kita dah lupa dah tajuk kita yang telah lepas. Jadi saya ulang sekali lalu mengenai dengan tajuk kita, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat kembali. Tajuk kita ialah ubat bagi hati, dawa'ul lil qalb, ubat bagi hati. Sebagaimana yang saya sebut dalam siri pertemuan kita yang telah lepas, bahawasanya kita ini mempunyai 2 bahagian. Pertama zahir, yang kedua batin. Yang zahir dia ada kalanya dia sihat, ada kalanya dia sakit. Maka batin pun sama, ada kalanya dia sihat dan ada kalanya dia sakit. Maka kalau zahir itu boleh kotor, maka batin juga boleh kotor. Kalau zahir kita boleh dibersihkan, bersih, maka batin kita pun sama. Maka kalau zahir kita ini sakit memerlukan kepada ubat, maka begitulah batin kita juga bila dia sakit, dia juga memerlukan kepada ubat. Maka ubat untuk zahir ini saya tinggalkan kepada para doktor pakar lah yang membicara mengenai dengan ubat batin ini, kerana saya tahu di sini pun ada ramai tuan-tuan doktor yang sama ada klinik sendiri ataupun ada hospital ataupun bekerja di mana-mana tempat hospital swasta dan sebagainya. Maka untuk penyakit zahir itu saya tinggalkan, sebagaimana kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dia kata untuk hati yang zahir ini maka ku tinggalkan dia kepada doktor-doktor yang pakar. Adapun yang batin, maka doktor-doktor pakar bagaimanapun dia tidak tahu bab batin. Dia tidak tahu bab batin. Kerana itu bukan bidang dia. Maka siapa dia? Maka kita kena kembali kepada ketua segala doktor, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi diikuti pula dengan alim ulama, sahabat dan juga para alim ulama selepas daripada mereka.
Maka setelah kita tahu bahawasanya kita ini mempunyai dua bahagian. Untuk hidup kita ni dua bahagian kerjasamanya, zahir dan batin, sihat tak sakit. Maka kita telah tahu tadi bahawa batin kita juga sakit. Maka sakitnya batin kita ini mempunyai alamat, sebagaimana sakitnya zahir kita juga mempunyai alamat. Nah, alamat kita sakit zahir ini, kalau sakit gigi tak boleh tidur, tak boleh nak mengunyah, ataupun tak boleh dia nak melaksanakan tugas dia, maka itulah tanda bahawa dia sakit. Begitulah juga dengan batin. Batin pun sama, bila dia tidak boleh menunaikan benda-benda yang sepatut dia buat kerja, maka itulah alamat batin kita itu sakit. Batin kita sakit. Baik, lalu bila sakit kena diberi ubat. Zahir kita sakit bagi obat, maka batin kita sakit juga kena bagi obat. Dan kita telah masuk ubat yang ketiga. Ubat yang ketiga, kita telah masuk pada bahagian yang ketiga, iaitu ulama kita sebut ubat yang ketiga ini ialah suhbatus salihin. Suhbatus salihin, iaitu kita berkawan. Suhbah itu yang kita duk panggil sahabat. Sahabat tu ialah tu daripada kalimah yang sama lah tu. Nak kita panggil sahibus samahah, sahibu sama juga tu, daripada kalimah yang sama tapi pecahannya yang berbeza. Itu tuan-tuan boleh rujuk kepada ilmu apa dia? Ilmu saraf. Tuan-tuan boleh rujuk kepada ilmu situlah. Tapi yang kita naknya perkataan suhbah itu. Kalau orang yang berkawan dengan Nabi dipanggil sahabat, ada sahabat, maka kita berkawan, kawan kita itu dipanggil dengan apa dia? Dalam bahasa Melayu kita panggil sahabat. Nah, sahabat bahasa Arabnya sahabah. Nah, apa maknanya? Berkawan. Berkawan. Kemudian ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa Arab khususnya, sahabat ini makna orang yang berkawan rapat dah. Mana-mana kawan yang rapat dengan kita dipanggil dengan sahabah. Kalau yang tak rapat tu dipanggil kawan, begitu yalah. Nah, tapi dia ada satu lagi kalimah ataupun satu lagi kalimah lah. Satu lagi kalimah yang mengerti, yang membawa makna yang rapat lagi. Yang rapat lagi. Dipanggil dengan apa? Dipanggil dengan hamim. Ha, mim, ya, mim. Hamim. Dan dalam Al-Quran ada perkataan hamim ini. Ada perkataan hamim ini ada. Di mana? Di antaranya dalam Suratul Dukhan. Dalam Suratul Dukhan. Tuan-tuan boleh buka di halaman yang terakhir. Suratul Dukhan juzuk 25. Halaman yang terakhir ada di situ Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamim. Maka ulama lughah dia membahaskan bahawa perkataan hamim ini membawa dua makna. Nak tahu makna yang pertama ke makna yang kedua, maka dia kena tengok ayat tu lah. Dia tengok ayat tu. Makna yang pertama saya sebut dah tadi, iaitu kawan yang rapat dengan kita. Rapat dengan kita. Sekira-kira rapat macam mana? Sekira-kiranya kalau duit dia, duit kita, duit kita, duit dia, itu dipanggil dengan hamim. Barang kita, barang dia, barang dia, barang kita. Serupa je. Tak minta pun tak apa, garanti dia bagi. Itu dipanggil hamim. Tapi kalau barang dia, barang kita bukan barang dia, itu bukan hamim. Hamim. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, hamim dengan makna air yang sedang mendidih. Itu dipanggil hamim juga. Hamim juga. Air yang sedang mendidih. Maka dalam ayat Suratul Dukhan ini Allah Ta'ala menceritakan mengenai dengan neraka dan apa yang ada dalamnya. Maka ulama mentafsirkan dengan makna yang kedua, iaitu hamim itu dengan makna air yang sedang mendidih. Hamim. Ejaannya ha, bukan ha nah. Ha pedah. Hamim. Ejaan gitu.
Tuan-tuan boleh rujuklah. Kaghaliyil hamim. Tuan-tuan sebut dalam Al-Quran tu. Kaghaliyil hamim. Sebagaimana menggelegok air yang mendidih. Apa Allah Ta'ala nak cerita? Allah Ta'ala nak cerita dalam ayat ini mengenai dengan keadaan orang dalam neraka dan minuman dan tempat tinggal mereka. Tuan-tuan boleh rujuk di situ. Jadi kalau tuan-tuan tak tahu lagi kelebihan suratul Dukhan. Kelebihan suratul Dukhan, sesiapa yang melazimi suratul Dukhan pada malam Jumaat. Riwayat yang pertama malam Jumaat, riwayat yang kedua pada pagi Jumaat. Mungkin kita terlupa malam tu. Nah, siapa yang membaca suratul Dukhan pada tiap-tiap malam Jumaat ataupun pada malam Jumaat, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya dua perkara. Yang pertama, Allah Ta'ala, Nabi sebut, dia itu akan berpagi-pagi dengan dosanya diampun. Kalau kita nak pagi Jumaat tu dosa kita diampun, bacalah suratul Dukhan pada malamnya tu. Mudah-mudahan kalau takdir Allah Ta'ala mengambil nyawa kita pada pagi Jumaat, maka pagi Jumaat itu dijanji oleh Nabi SAW dosa kita diampun. Nah, yang kedua, siapa yang melazimi suratul Dukhan pada hari malam Jumaat ataupun paginya, dia akan dapat bersama-sama dengan bidadari bagi laki-laki, bidadara bagi perempuan. Akhirat nanti. Jadi kalau kita atas dunia hari ni tak mampu nak berkahwin banyak, berkahwin lebih pada satu lah. Maka tunggu di akhirat lah. Tunggu di akhirat. InsyaAllah. Gitu. Sama juga orang perempuan pun. Orang perempuan lagi tak boleh nak kahwin banyak. Mana boleh kahwin banyak dia? Seorang je. Laki-laki kita ni dimulakan dengan dua. Masna wa thulatha wa ruba'. Dimula dengan dua. Satu dua akhir sekali. Kuat ni mic ni. Kalau boleh turunkan sikit. Baik. Yang ketiga kita pada malam ini iaitu suhbatus salihin, berkawan ataupun bersahabat dengan as-salihin. As-salihin ialah orang-orang yang baik. As-salihin orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ini Allah Ta'ala sediakan kepadanya satu syurga. As-salih, makna siapa-siapa yang pangkat darjat dia itu salihin. Sebab kita tahu banyak kan. As-salihin, al-muttaqin, al-muhsinin, al-abrar, ashabus shimal. Itu semua tu golongan-golongan masing-masing dalam syurga tu. Maka orang-orang yang disebut dengan as-salihin ini, Allah Ta'ala bagi kepadanya beberapa kelebihan lah. Saya lupa dah. Nanti saya bawa lain kali. Tak ingat dah. Baru mengajar minggu lepas, lupa dah. Itulah tuan-tuan, zaman kita ni dia panggil al-ilmu fis suduk fil kutub. Ilmu duduk dalam kitab kan. Bila tak bawa kitab tak ingat lah. Ulama-ulama dulu al-ilmu fis suduk, nak duduk dalam dada. Tu beza. Apa dia? Hak baru dengan hak lama. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah kita tengok apa yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang bergelar as-salihin. Sebab tu kita lepas pada hari sembahyang, ambil sembahyang tak, kita ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh tu. Akhir sekali kita minta apa? Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Gitu. Baik, orang-orang yang as-salihin, al-muhsinin. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang muhsin, yakni orang yang sentiasa ataupun berkekalan dalam kebaikan. Maknanya selepas kebaikan, kebaikan, selepas kebaikan, kebaikan. Selepas fikir kebaikan, dia akan fikir kebaikan. Selepas buat kebaikan, dia akan buat kebaikan. Selepas ucap kebaikan, dia nak ucap lagi kebaikan. Atau dipanggil dengan al-muhsinin. Orang yang berkekalan dengan kebaikan ini, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Allah Taala berikan kepada dianya 5 perkara. 5 perkara. 2 daripadanya saya sudah sebut sebelum puasa itu hari. Kalau tuan-tuan tak lupalah. Kalau tuan-tuan tak ingat, tak boleh kata apalah. Tak apa, saya ulang lagi sekali.
Yang pertama, orang yang berkekalan dalam kebaikan, Allah Ta'ala berikan kepadanya yang pertama apa dia? Wadiya'an fil qalb, wadiya'an fil wajhi. Allah Ta'ala akan berikan kepadanya, kalau bahasa Melayu kita, nurun wadiya'un diterjemah dengan makna yang sama, iaitu cahaya. Cahaya. Mana kalau kita letak di sini, Allah Ta'ala jadikan mukanya itu bercahaya. Lalu kita kata tu Pak Cik Haji tu selalu pergi ke masjid, tak nak nampak pun muka dia cahaya, lapu nak ludik ke macam mana. Tidak cahaya begitu. Bukan cahaya terang macam handphone tu, bukan cahaya gitu. Nah, sebab tu kita nak bagi mudah faham, saya terjemah dengan Allah Ta'ala campurkan kepada mukanya itu seri. Kita panggil apa tak? Seri, muka yang berseri lah. Makna apa muka yang berseri? Makna bila orang tengok muka kita tu, orang jadi rasa tenang. Kalau muka yang tidak berseri, tuan-tuan, orang tengok muka kita tu dia tidak serabut. Tengok muka kita tu jadi kau serabut. Kalau muka yang berseri itu, orang yang serabut kerana masalah-masalah itu, tengok muka kita tu jadi hilang serabut dia. Itu muka yang berseri. Dan benda-benda seperti ini ada kaitan dengan hati yang Allah Ta'ala pancarkan melalui amalan-amalan. Bukan apa nak, sebab amalan kita tu Allah Ta'ala bagi. Nah, gitu. Maka orang suka dan kasih ini, tuan-tuan, suka, kasih, benci apa semua ni dipanggil amalan hati yang tak boleh kita nak buat-buat. Nah, tak boleh kita nak buat-buat. Kalau kita buat-buat pun sekejap je. Kita buat, kita rajin. Lama mana kita boleh buat? Kita buat, kita ni berjuruh. Lama mana kita boleh buat? Kita buat, kita ni gitu gini. Tak boleh lama, tak bertahan lama. Tapi kalau bertahan lama, itulah memang hakikat hati dia begitu. Hakikat hati dia begitu. Maka tuan-tuan, ada di kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Ta'ala kehendaki kerana amalan, sebab amalannya itu, lalu Allah Ta'ala ilhamkan, firmankan kepada malaikat bahawa aku kasih kepada orang ini, maka malaikatlah akan mengilhamkan kepada makhluk yang ada di bumi supaya mengasihi orang ini. Menyebabkan orang kasih, walaupun dia itu tak ada pangkat tinggi, mukanya pun tak cantik, orang pun tidak kaya mana, tetapi orang kasih kepada dia. Kenapa? Di antara sebabnya kerana Allah Ta'ala sendiri yang mencapuk hati seseorang itu kasih kepada dia kerana amalan-amalan tertentu yang dia buat. Kita nak tengok mudah, tuan-tuan, tengok ulama-ulama lah. Ulama-ulama tak ada bagi kat kita durian, sebaliknya kita bagi kat dia durian. Saya pernah pergi ke pondok seorang tok guru lah. Tak putus-putus orang mari. Yang ni bawa mari buah durian, yang ni pun bawa mari buah durian, yang ni bawa mari buah apa? Buah mangga, yang ni bawa mari buah rambutan. Berderet atas tangga rumah dia. Bukankah semuanya itu adalah Allah Ta'ala yang buka hati mereka? Maka salah satu daripadanya itulah kerana mereka berkekalan dalam kebaikan. Maka benda kelebihan ini boleh ke tak boleh kita nak dapat? Jawapannya boleh. Boleh. Itu yang pertama Allah Ta'ala berikan kepadanya muka yang berseri. Tapi kalau kita rasa malah nak buat kebaikan tapi nak muka berseri juga, maka kata tok guru saya, banyakkanlah makan seri muka. Hak tu lah. Baik, yang kedua, ini ulangan ulangan. Wa nuran fil qalbi. Hal yang paling penting, tuan-tuan. Hal yang paling penting, iaitu Allah Ta'ala berikan dalam hati ataupun campur ke dalam hatinya itu cahaya. Tuan-tuan, kalau kita beli rumah nak cahaya, beli kereta nak lampu itu maknanya nak pada cahaya dah. Semua itu nak cahaya. Kenapa dalam hati kita, dalam tubuh badan kita tak nak cahaya? Penting ke tidak penting cahaya? Maka jawapannya penting. Di mana penting cahaya? Di dunia. Dunia penting, akhirat lagi penting. Cuba kita tarik elektrik sekejap. Susah hati kita tak? Dengan panasnya, dengan apa, kuliah kita pun tak boleh nak dengar. Gelap pula tu, kita duduk dalam aircon tak ada, panas, suara pun tak boleh nak dengar dan sebagainya. Oh, susah hati kita bila tidak ada cahaya. Tak ada elektrik.
maka dalam diri kita pun kena ada elektrik, kena ada cahaya yang Allah Ta'ala pancangkan dalam hati kita. Baik, kalau atas dunia kita kata penting cahaya, akhirat penting ke tidak? Jawapannya penting, bahkan terlebih penting. Kalau tuan-tuan rasa, ya ke kita ni memerlukan kepada cahaya di akhirat nanti? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka sekarang Suratul Hadid. Di halaman yang kedua, kalau tak silap saya, halaman yang kedua tu. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, firman-Nya Allah Ta'ala kata, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Ada perkataan nur tu. Nah, dan nur ini telah pun famous dah dalam masyarakat kita. Nah, sampai anak kita, cucu kita kadang-kadang ada nama Nur. Ada nama Nur. Jiran kita pun nama Nur juga. Dan bagai-bagai lagi. Maknanya sudah famous apa makna Nur. Nur makna cahaya. Nah, maka Allah Ta'ala kata, pada hari yang kamu boleh tengok, kata Allah Ta'ala, kalaulah kamu boleh tengok sekarang ni, nah, bagaimana sukanya orang mukmin laki-laki, orang mukmin perempuan. Suka dengan apa? Suka dengan cahaya yang mereka dapat. Cahaya yang mereka dapat atas dunia dulu tu, kalau kamu boleh tengok sebagaimana dia suka, kalau kita nak buat ibarat kat sebagaimana suka bila kita boleh gaji lah. Nah, kita pergi kat bank dapat duit gaji, suka tak? Suka. Maka orang mukmin akhirat nanti bila dia dapat cahaya dia tu lebih suka daripada kita dapat duit atas dunia hari ni lagi. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Ta'ala sebut pula, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Tu. Kamu akan tengok pula, kata Allah Ta'ala, pada hari yang akan berkata oleh puak-puak munafik laki-laki dan munafik perempuan. Orang kafir tak payah cerita dah. Moga dia tu lepas tara dah. Nah, orang munafik ini, orang yang sempadan ini. Dia kata apa? Dia kata kepada siapa? Dia kata kepada orang mukmin. Apa dia kata kepada orang mukmin? Dia kata, wahai orang mukmin, kamu tunggulah. Tunggulah kami ini. Sebab apa? Sebab kami ini nak tumpang daripada cahaya kamu. Tu. Orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan berkata kepada orang mukmin, unzuruna, tunggu sekejap. Naktabis min nurikum, kami nak tumpang cahaya kamu. Tu tuan-tuan boleh gambar sendiri sama ada penting ke tidak penting cahaya. Tuan-tuan boleh gambar sendirilah. Atas dunia kita penting, akhirat lagi kita penting. Sekira-kira orang yang munafik ini, orang yang bukan mukmin ini akan meminta-minta pertolongan daripada kita supaya menunggu seketika. Untuk apa? Supaya dapat tumpang cahaya. Bukan dia nak apa pun, dia nak tumpang cahaya aja. Tapi oleh kerana lalu malaikat datang kepada mereka, kira dikatakan kepada mereka, siapa kata? Malaikatlah akan berkata kepada mereka, qila rji'u wara'akum. Qila rji'u wara'akum. Kamu gilah balik di belakang kamu tu. Ambil cahaya di belakang kamu tu. Makna belakang apa? Dunia. Gi balik. Sebab apa? Sebab orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan ni, mereka dapat cahaya, bukan mereka dapat berusaha di sini lalu dapat. Bukan. Mereka ini berusaha atas dunia nu lagi dah. Macam kita usaha macam mana? Macam kita usaha menanam sesuatu jenis pokok tumbuhan. Kita usaha bila? Kita usaha 2 bulan lepas. Kita dapat bila? Kita dapat mungkin 3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun kemudian. Maknanya mereka dapat buah hari ni tu bukan kerana mereka mari menanam hari ni dapat buah hari ni. Tak. Mereka menanam mungkin awal tahun lepas, tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun tu dulu tu. Gitu.
Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan, siramilah hati kita dengan cahaya. Nah, cahaya selawat, cahaya baca Quran, cahaya berzikir, macam-macam cahaya lagi yang kita boleh buat untuk diri kita. Bila di satu hari nanti. Nah. Kemudian yang ketiga, yang ketiga wasi'atan fir rizqi. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga bagi orang yang berkekalan dengan kebaikan ini, yang ketiga, Allah Ta'ala wasi'an, yakni Allah Ta'ala perluaskan rezekinya. Allah Ta'ala perluaskan rezekinya. Saya rasa saya pernah cerita dulu dah. Ke tak pernah cerita lagi. Waktu saya belajar di pondok dahulu, di pondok Sungai Durian, waktu tu Datuk Dr. Abdul Basit masih lagi belajar di Madinah. Kami belajar dengan pak saudara dia, almarhum Tuan Guru Haji Ismail bin Sulaiman, adik kepada almarhum Tuan Guru ayah Datuk Dr. Abdul Basit itulah. Nah, waktu kami belajar dulu, apa nama ni, tahun lebih kurang 90, 92, 91, 92 tu, tahu-tahu gitu. Ada satu masa tu hujan. Hujan lebat. Di kalangan kita ni ada yang tak boleh makan dah ayam, hanya boleh makan ikan kering begitu je. Sebab apa? Hujan lebat, tak boleh buat kerja. Tapi almarhum Tuan Guru ketika itu beli kereta Protosaga hak baru tu. Protosaga lah. Protosaga lah. Saga hak post model dulu tu. Tahun apa? 90, 91. Dia beli tu. Kita pun tengok, Tok Guru beli kereta lah. Bila? Waktu musim hujan. Jadi kita ketika tu kita tak fikir apa kan. Kita tengok, sekadar tengok je lah. Sekarang ni bila kita dah belajar sikit, kita ada ilmu, kita ingat balik, kita pun tertanya-tanya, Tok Guru beli kereta tu daripada mana duit? Sedangkan dia pagi, petang, siang, malam mengajar di pondok, tak ada mengajar di luar. Kalau mengajar di luar, boleh jadi ada income masuk. Tak ada mengajar di luar, mengajar di pondok ya. Kemudian dia ada kedai untuk dia jual kepada pelajar-pelajar pondok. Jual pula tak pakai kilo. Dia jual tak pakai kilo. Nak apa? Biskut. Ketika tu biskut kecil tu lah yang masyhur zaman tu. Nak biskut. Ambil bubuh, ambil plastik, ambil kertas, gulung-gulung, ambil. RM1. Tak ada kilo. Ikan kering pun tak ada kilo juga. Ambil bubuh. Buku. Ambil. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena yakin dalam akidah kita pun bahawa rezeki itu daripada Allah. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Zariyat. Allah Ta'ala kata, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah. Inna makna sesungguhnya, Allah makna Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala razzaq. Razzaq, orang yang memberi rezeki yang begitu banyak, Allah. Zul quwwatil matin, yang mempunyai, kita kata apa dia, dana yang tak hilang lah. Tuan-tuan dan puan, saya Allah Ta'ala takdirkan ada 6 orang anak. Kadang-kadang kita pening dah. Tak ada akhir bulan lagi, nampak macam kurang dah dia punya ekonomi kita ni dah. Saya pun terfikir, ini baru 6 orang anak. Bagaimana Allah Ta'ala beri makan kepada makhluk ciptaannya yang ada di lautan, kemudian yang ada di daratan. Ada daratan pula ada 2. Ada yang kita kata kaki 2 berjalan dengan kaki di bumi, ataupun kaki 4 macam lembu tu, dan ada juga yang jenis terbang. Bagaimana Allah Ta'ala beri makan kepada semua ini makhluknya, sekiranya dia bukan zul quwwatil matin, orang yang kuat, dia tak boleh bagi makan, tuan-tuan. Saya pernah sebut kepada anak-anak murid saya dalam kelas
harfiah, tafsir harfiah setiap hari Selasa. Saya kata cuba kita bayangkan Allah Ta'ala, kaya Allah Ta'ala ni, durian yang ada dulu tu, duri dia tu, kalau kita fikir sekali lalu, nak buat apa Allah Ta'ala buat durian? Ada duri? Kan mudarat kita tu. Berapa orang yang kena duri-durian, tiba-tiba dia kulit dia tak boleh kena. Kena berapa beratus-ratus pergi ke klinik, pergi injection lah, makan ubat lah apa. Kan mudarat. Durian yang dulu sampai durian hari ini, tak pernah Allah Ta'ala tarik bajet, betul tak? Tak pernah kita jumpa durian yang durinya tak tajam. Pasal apa? Bajet kurang. Ada? Tak ada kan? Ikan tengok-tengok tak ada dia punya kepok dia satu. Pasal apa? Pasal bajet kurang. Tak ada. Supa ikan kikik dulu, ikan kembung dulu, ikan apa pun dulu sampai kali ni sama. Buah terung. Nak buah terung yang warna biru tu, warna apa? Warna biru dah. Warna biru tu. Pernah kita jumpa buah terung tu tak ada warna. Sebab apa? Bajet kurang. Tak ada. Tak ada. Allah Ta'ala tak buat begitulah. Mana itu kaya Allah Ta'ala. Rambut kita ni panjang pontong. Allah, kalau rambut kita ni standard je, kira macam kalau setakat ni lah. Tak payah potong dah. Kan untung kita. Ni kan sekali dipotong, kalau dewasa RM8, RM10, banyak duit kita habis. 3-4 bulan RM10 lagi. Kalau ada anak lagi dah. Allah Ta'ala buat bajet rambut kita ni serupa je. Daripada hak dulu kita potong 10 tahun dulu, 2 tahun dulu, 3 tahun dulu, 10, 20, 30 tahun dulu. Serupa je Allah Ta'ala buat bajet. Tak ada kurang sikit rambut. Kuku kita ni keluar. Ada kuku kita keluar lembek je. Kenapa ni? Bajet tak cukup. Ada gitu? Tak ada. Maka itulah bukti kebenaran Allah Ta'ala itu Zul Quwwatil Matin. Orang yang mempunyai kekuatan ekonomi, kekuatan yang tak akan dilanda oleh kita kata kekurangan. Itulah Allah Ta'ala. Nah, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya ada satu etika, tapi saya cari tak jumpa kat mana dah. Satu etika yang menarik juga bagi saya lah. Yang disebut oleh Al-Mutawali Sya'rawi. Dia kata, nak sebut tak boleh, tak ingat ni. Cuma hak ni hak lain, hak bukan saya nak. Ada juga satu etika ni, dia kata dalam bab rezeki ni, ada sahabat saya ni hantar, dan ini diambil daripada kata-kata seorang ulama Al-Azhar Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawali Sya'rawi. Dia kata apa? Dia kata darajatul rizq, darjat-darjat rezeki. Maknanya kita kata bahagian-bahagian rezeki ke, darjat-darjat rezeki ke, dia sebut gitu. Dia kata apa dia? Dia kata al-mal, harta itu yang kita sebut rezeki kita tu, bila zaman kita ni kalau kita sebut mengenai dengan rezeki, lalu orang akan tengok apa dia? Orang akan tengok harta lah. Dia gitu dah. Sebenarnya dia kata harta itu adalah serendah-rendah rezeki. Kesihatan itu adalah setinggi-tinggi rezeki. Nah, yang sempurna rezeki itu, itu yang saya tak ingat apa benda. Nanti semulalah insya-Allah. Saya ambil yang ni dulu. Dia kata al-mal, harta itu huwa adna darajatir rizqi. Dia kata harta itu adalah serendah-rendah peringkat rezeki. Maknanya dalam bab rezeki ni, kalau paling rendah sekali harta. Kita tengok hari ini apa dia? Harta dah tinggi. Gitu pandangan kita. Tak, kata Mutawali Sya'rawi, dia kata harta itu adalah serendah-rendah rezeki. Kalau kita kata rezeki itu ada 5 tingkat, maka harta itu mungkin tingkat yang ke berapa? Tingkat yang rendah, tingkat yang sebelum last, second last ataupun last. Nah, gitu. Kemudian al-afiyah. Al-afiyah. Afiyah ini kita nak terjemah pun payah juga dalam bahasa kita. Sebab kita menggunakan perkataan afiyah juga. Nah, apa khabar Haji? Alhamdulillah sihat wal afiyah. Sihat wal afiyah. Sihat tu kita faham. Walaupun sihat itu bukan bahasa Melayu juga. Sihat tu bahasa Arab. As-sihhatu dalam bahasa Arabnya. Nah,
Tapi kita ubah sikit jadi sihat. Afiat. Afiat tak ada dalam bahasa kita. Sehingga ada satu sahabat kita yang cuba untuk menterjemahkan mana afiat ini tak kurang daripada 2 baris perkataan. Satu kalimah afiat, dia punya terjemahan dia 2 baris. Dan saya terima. Sebab apa? Afiat ini diguna pakai untuk orang yang hidup dan juga orang yang mati. Diguna pakai oleh orang yang hidup, orang yang mati. Kita tanya tadi, "Ji, apa khabar? Sihat?" Sihat wal afiat, ataupun sihat wal afiat, ataupun disebut afiat. Nah, siapa-siapa tuan-tuan, minyak pun ada minyak afiat. Walaupun tak tahu lagi kita pakai tu afiat ke tidak afiat, tapi minyak tu nama afiat. Nah, tuan-tuan carilah, saya pun tak tahu ada di mana jualnya. Nah, tapi saya pernah tengok. Nama minyak tu afiat. Baik. Orang yang hidup ya nak kepada afiat. Orang mati nak juga afiat. Sebab tu bila kita pergi ke kubur, kita lepas bagi salam, nah, kita pun baca. Akhir sekali kita sebut apa? Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita sebut tu dalam doa kita. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami pohon ataupun aku pohon, bagi aku ataupun bagi kami dan bagi kamu semua ahli kubur al-afiyah. Afiyah. Nah, mana perkataan lalu dia kata al-afiyah ini afiat. Kita terjemah kita dalam bahasa Melayu kita ni bolehlah kita kata sihatlah kot noh. Kita kata sihatlah walaupun bahasa Arab juga sihat tu pun. Nah, tapi nak menterjemahkan makna afiat itu. Nah, afiat maknanya dia kata afiat sihat itu hiya a'la darajatir rizq. Kalau kamu nak tahu dia kata afiat sehat tubuh badan itu, lalu makan sergas, boleh pergi jogging, boleh datang ke surau, ke masjid, boleh pergi main bola dan sebagainya. Afiat itu adalah setinggi-tinggi darjat rezeki. Maknanya harta paling bawah, afiat paling atas. Lagi salahul abna, kita boleh mendidik anak-anak kita tu menjadi manusia yang baik-baik, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Dia kata itulah, dia kata huwa afdalur rizki, rezeki yang paling afdal. Nah, kan kita dengar biasa orang tua-tua cakap tak, dia kata Allah pak cik tu dia tak banyak harta, tapi dia banyak anak rezeki. Ya. Orang yang banyak harta itu Allah Ta'ala bagi rezeki dia kat tu. Orang yang tak banyak harta tapi dia ramai anak dia, mudah-mudahan bila dia tua nanti senanglah dia. Nah, kalau anak dia ada 6 orang, 8 orang, 10 orang, kalau semua itu bekerja, kalau dapat setiap seorang itu boleh bagi kat dia, kita kata paling rendah pun 100 orang lah. Nah, bolehlah bagi kepada mak dengan ayah 100 orang. Mak 100, ayah 100. Berapa? 5 beradik. Berarti dia hantar kepada kita 1000, bagi kita dengan bini kita 500 orang. Mana dapat dah 500 setiap bulan. Manakala kita tak bekerja pun boleh makan dah. Gitu. Tapi buat masa ni janganlah nak bagi 100 dah. Biasanya dia bagi lebih lagi. Baik. Kemudian seterusnya dia kata waridha rabbil alamin. Waridha rabbil alamin, redha bagi Tuhan sekalian alam itu dia panggil dengan huwa tamamur rizki, itulah rezeki yang paling sempurna. Paling sempurna. Saya ingat satu hadis Nabi SAW, Nabi kata macam mana? Nabi kata idza dakhala ahlul jannatil jannata, apabila ahli syurga itu masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua amin ya rabbal alamin. Nah, Allah Ta'ala kata bila ahli syurga itu masuk ke syurga, maka Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, harraditum,
Allah Ta'ala tanya kepada ahli syurga, kamu reda ke? Nah, kamu reda ke? Lalu dia pun jawab, qalu wa ma la narda. Kenapa pula kami tak reda? Faqad adkhaltanal jannah, kamu telah masukkan kami dalam syurga. Tuan-tuan boleh masuk dalam syurga ni ya Allah. Nah, sebab apa? Sebab akhirat tak ada dah lain, dia dua tu je. Nah, satu kanan, satu kiri. Ada satu puak celaka, ada satu puak yang bertuah, ada satu puak celaka. Ahli syurga, ahli neraka. Bermakna kalau kita masuk syurga, tak masuk dalam neraka. Kalau kita tak masuk, kalau kita masuk neraka, walaiyazubillah, mana tak masuk dalam syurga. Ha gitu. Maka ahli syurga kata, kenapa kami tak reda? Kamu telah masukkan kami ke dalam syurga. Kamu telah masukkan kami dalam syurga ni, tak reda macam mana lagi? Lalu Allah Ta'ala tanya, afala u'titum afdalu min zalik? Ha ni perkataan apa nama ni, rezeki yang sempurna ni. Nak ke tidak kamu kalau aku berikan kepada kamu rezeki yang sebaik-baik rezeki, sempurna rezeki? Nak tak? Ha, nak tak? Oh, apa pula tak nak? Orang bagi kat kita RM10 pun kita nak. Ni orang nak bagi kat kita RM50 contohnya. RM500, RM5,000. Oh, lagi nak. Lalu Allah Ta'ala kata, aku halalkan bagi kamu untuk melihat mukaku pada hari ini. Maka ulama-ulama kita dengan berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, ulama kita kata ternyata dan teranglah, zahirlah bagi kita bahawasanya redha Allah Ta'ala itu adalah utama, melebihi daripada syurga Allah Ta'ala. Kita nak syurga tu, bukan tak nak syurga tu. Nah, nak syurga tu, tetapi melihat wajah Allah Ta'ala. Wujuhun yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Tuan-tuan boleh buka dalam suratul Qiyamah ada. Nah, sekarang ni kita tak boleh tengok wajah Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala sebut wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Tak? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ataupun wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Nah, muka Tuhan engkau yang mahal jalal, yang mulia, yang comel, yang apa ni. Nah, kita tak boleh tengok sekarang, tapi bila masuk syurga nanti Allah Ta'ala akan tanya kita, nak tak? Ketika itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak tengok buat perbandingan, ginilah tengok cerita kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam kan. Nah, dia bagi kepada perempuan-perempuan yang tak percaya tu dah, iaitu sikin, pisau. Nah, bila diberi pisau, diberi buah, diberi pisau, dan waqalat ikhruj alaihin, katanya tuan bini presiden ketika itu, keluar Yusuf, keluar. Bila Nabi Yusuf keluar, maka qata'na aydiyahun, terpotong tangan-tangan mereka. Kenapa? Tersentak dengan kecantikan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu baru Nabi Yusuf, tuan-tuan. Itu baru Nabi Yusuf, bukan Allah Ta'ala lagi. Muka kita berdoa supaya Allah Ta'ala meletakkan kita, merezekikan kita, menganugerahkan kita, meletak dan menggolongkan kita, menjumlahkan kita dalam golongan hamba Allah yang dapat memasuki syurga Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Setakat itu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma ja'al qawli qawlan ma'thiran fi qalbi wa qulubil hadirin wal mustami'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.